Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 25 November bersama saya Fidaus Rashid Idris. Sarawak mengalu-alukan gelembung perjalanan domestik zon hijau dan menyifatkan ia sebagai satu pendekatan Kerajaan Persekutuan ke arah pemulihan pantas sektor pelancongan Malaysia. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Hamzah berkata, pengenalan terhadap inisiatif baru itu adalah tepat pada masanya dalam memastikan industri pelancongan kekal aktif walaupun terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam kenyataan medianya, beliau turut menyifat langkah tersebut juga sejajar dengan strategi kerajaan di bawah rancangan Pelan Pemulihan Industri Pelancongan yang bertujuan meningkatkan keyakinan pengunjung untuk melancong sekaligus merancakkan pelancongan domestik. Datuk Abdul Karim menambah dengan memperkenalkan prosedur operasi standard gelembung perjalanan domestik pula yang membolehkan perjalanan antara zon-zon hijau di negara yang berpotensi menyumbang kepada sektor pelancongan tempatan. Sarawak semalam mencatatkan satu kes baru positif COVID-19 di Kuching selepas 3 hari tidak mencatatkan sebarang kes. Kes baru itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,056 kes. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut melibatkan seorang wanita warga negara tempatan yang bekerja di sebuah pusat beli belah di Bandaraya Kuching sebagai ejen jualan peralatan komunikasi. Kes telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan saringan COVID-19 kerana mengalami batuk, demam, pening kepala dan hilang deria bau. JPBN turut memaklumkan terdapat 10 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge adalah seramai 992 orang. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 45 orang. Semalam terdapat 25 PUI baru dilaporkan dan 2 PUI yang masih menunggu keputusan ujian makmal. Terdapat 6 kluster masih aktif di Sarawak, kesemuanya di daerah Kuching, iaitu kluster Besi, kluster Jalan Abel, kluster Seladah, kluster Green Hill, kluster Baki dan kluster Wisma Sebekas. Ini menjadikan daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 50 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sarawak merekodkan 692 kes melibatkan 742 tangkapan berkaitan penguatkuasaan aktiviti penyalahgunaan dadah dan bahan atau substans hasil daripada 758 operasi yang dilaksanakan. Operasi melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM Sarawak, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi tempoh 1 hingga 30 Oktober lepas. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu bilangan kes menurun 27.51% berbanding September lepas. Beliau menjelaskan sebanyak 22 kes yang melibatkan 43 tangkapan adalah kesalahan membekal dan mengedar dadah dan substans. Daripada jumlah itu, katanya 6 kes melibatkan tangkapan ialah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak lebih 15 kali. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata sejumlah RM413,378 nilai keseluruhan rampasan dadah direkodkan bulan lepas yang melibatkan 20.13 kg dadah jenis daun ketum, ganja, syabu, ketamin dan serbuk ekstasi selain ratusan dadah berbentuk pil seperti Aramin 5, ekstasi dan Nospan. Masyarakat majmuk di Sarawak diseru untuk mengekalkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, ia penting untuk memastikan perancangan pembangunan dapat diteruskan termasuk di bahagian Miri. Sehubungan itu, Datuk Lee Kim Shin menasihatkan agar masyarakat di Miri tidak terpengaruh dengan anasir negatif dari luar yang boleh menggugat semangat perpaduan dalam masyarakat. Beliau berkata demikian merasmikan Majlis Penyampaian Sumbangan Majlis Islam Sarawak kepada Masjid dan Surau Daerah Miri tahun 2020 di Dewan Aras 1 Pejabat Agama Islam bahagian Miri. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan kepada 195 buah masjid dan surau di seluruh bahagian Miri. Daripada jumlah itu, 53 buah masjid dan surau pula adalah dari daerah Miri.
Dalam pada itu, beliau menambah kerajaan amat menitik beratkan aspek perpaduan semua kaum termasuk agama. Ini jelas dibuktikan menerusi unit hal ehwal agama-agama lain Unifor dengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit untuk badan-badan agama bukan Islam di negeri ini. Lembaga Multimedia Sarawak SMA melancarkan jaringan internet jalur lebar satelit melalui Reach 10 sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR untuk sekolah rendah di Nanga Sumpak di Batang Air, Lubuk Antu. Pengurus besarnya Dr. Zaidi Razak berkata, dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal atau VSAT, murid-murid di sekolah Nanga Sumpak kini boleh menyambung pembelajaran dalam talian bagi memastikan penduduk di kawasan itu dihubungkan dengan dunia luar. Dr. Zaidi Razak berkata Nanga Sumpak telah lama menjadi destinasi eko-pelancongan yang terkenal dengan inisiatif pelancongan komuniti, lanskap yang menarik dan pengalaman menarik selain menjadi habitat kepada hidupan liar seperti orangutan. Bagaimanapun SMA menyedari masih banyak kawasan di luar bandar belum dihubungkan dengan liputan internet yang komprehensif dan stabil akibat kekangan geografi dan cabaran teknikal. Sebagai sambungan kepada inisiatif di Nanga Sumpak, SMA juga akan melancarkan projek SMA Sambungan Bandar, Luar Bandar dan Negara atau saluran 200 di beberapa buah kampung sasaran seperti Nanga Jambu selewat-lewatnya Februari tahun depan. Pembinaan projek Kampung Budaya Bidayuh BCV di Kampung Apa Singai Bau dijadual siap sepenuhnya selewat-lewatnya April tahun depan. Pengerusi Pusat Persatuan Penyelidikan dan Pergerakan Pembangunan Singai Sarawak, REDIMS, Datuk Peter Nansian berkata, kerja-kerja pembinaan projek yang bernilai lebih 16 juta ringgit itu kini lebih 60% telah siap. Datuk Peter Nansian yakin bahawa projek BCV itu boleh digunakan untuk sambutan gawai tahun depan. 1 billion. So now 64% done and expected to finish by end of March or April next year. Ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Kuching, Datuk Peter menzahirkan rasa terima kasih kepada Ketua Menteri yang telah meluluskan dana 3.6 juta ringgit bagi membantu REDIMS menyiapkan BCV dengan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Kampung Budaya Bidayuh yang menggunakan model rumah panjang Dayak dibina di atas tapak seluas 1.214 itu akan menyediakan tempat bagi masyarakat khususnya kaum Bidayuh menganjurkan pelbagai aktiviti berkaitan budaya dalam skala yang besar. BCV yang akan menyerupai Kampung Budaya Sarawak itu antara lain akan mempunyai rumah panjang 40 pintu, baruk, tanju selain kemudahan parkir yang lebih luas. Kawalan Ketat Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sempadan Terpadu Antikong Indonesia berjaya patahkan cubaan masuk 4 pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini melalui laluan tikus Isnin lepas. Dalam satu kenyataan media, Markas Division Pertama Infanteri Malaysia semalam, 4 suspek warga Indonesia itu ditahan pada pukul 9.35 malam dalam satu rondaan rutin pasukan itu. Hasil pemeriksaan mendapati keempat-empat parti itu berasal dari Antikong tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah, dikatakan hendak mencari peluang pekerjaan di Kuching. ATM bertindak mengusir keempat-empat suspek ke negara asal bagi mengelakkan penularan COVID-19 di negeri ini. Siasatan pihaknya juga mendapati dalam tempoh 2 minggu ini pihaknya telah mengusir 2 parti di sektor Terpadu yang cuba menceroboh masuk ke Sarawak secara haram pada lewat malam. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS menyasarkan sekurang-kurangnya 90% anjing disuntik vaksin anti-rabies. Penolong pengarah JPVS bahagian kesihatan awam, Dr. Nicholas Janet berkata, usaha itu penting untuk memastikan Sarawak mencapai sifar kes maut melibatkan manusia terkena gigitan haiwan tahun depan. Nicholas Janet memberitahu ke arah itu JPVS akan memperhebatkan lagi program pemvaksinan tahun hadapan bagi mengurangkan ancaman jangkitan wabak rabies di Sarawak. Our plan still maintain target kami is to ensure satu for human deaths shouldn't be any human deaths for 2021. Secondly, is vaccination mesti continue and diperhebatkan lagi. Bermakna kami ada target kami untuk achieve at least yang kami minta is 80%
ataupun 90%. Tambahnya lagi, kerajaan negeri telah menubuhkan Immune Belt Enforcement Team atau IBET di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri yang berperanan mengawal operasi memeriksa kemasukan haiwan menerusi sempadan pintu masuk negeri ini. Beliau berharap pelaksanaan tersebut dapat membantu untuk menyekat kemasukan anjing-anjing liar daripada menjangkiti anjing yang ada di kawasan-kawasan berdekatan sempadan. Dr. Nicholas berkata demikian ketika ditemui RTM di Ibu Pejabat JPVS Jalan Semenggok, Kuching. Dalam pada itu, Dr. Nicholas mendedahkan setakat ini sahaja sebanyak 1,685 program pemvaksinan anti-rabies percuma melibatkan setiap bahagian telah dilaksanakan. Syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak berpeluang untuk menerima geran sejumlah $10,000 Singapura bersamaan dengan lebih RM30 daripada Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak Singapura Statos dalam usaha mengembangkan perniagaan mereka di negara jiran itu. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Statos, geran di bawah skim bantuan promosi Statos itu merupakan inisiatif kerajaan negeri bagi membantu membiayai kos penjenamaan, promosi serta pemasaran syarikat yang bersedia untuk mengeksport dalam pasaran Singapura. Dalam kenyataan media tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Statos Chew Chiang Guan memberitahu menerusi skim tersebut, Statos akan memberi geran padanan untuk setiap $1 yang dilaburkan oleh PKS sehingga jumlah maksimum $10,000 Singapura setahun. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Firdaus Rashid Idris. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.